إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ثم إلى أزواجه وذرياته وأصحابه والناس أجمعين، وكل مشايخنا وخصوص مؤلف الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin. Ya hormati yang hadir Tuan Imam, Sanadmi, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, sidang jemaah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah, Allah SWT beri kita kesempatan lagi untuk kita hadir ke rumah Allah. Kita solat fardu maghrib secara berjemaah, dan marilah kita sama-sama niat iktikaf berada dalam masjid untuk mendapat fadilat sepanjang kita diam di dalam masjid, insya-Allah. Dan Allah SWT beri lagi kita kesempatan hidup di atas muka bumi ini, diberi umur lagi kita saat dan ketika ini untuk kita hidup lagi. Maknanya kita masih lagi berpeluang. Banyak di kalangan sahabat kita, ayah kita, saudara-saudara mara kita, yang kemarin kita panggil dia nama sekian, tapi hari ini digelar almarhum dah. Almarhum sekian. Almarhum si fulan. Jadi kebanyakan orang yang nak bergerak ini sebenarnya dia tak sangka dia akan mati hari ini. Sebenarnya dia harap hidup lama lagi, banyak lagi perancangan yang nak buat. Kalau umur tak siap nak nyambung lagi umur. Kalau kebun nak kebun lagi. Kalau hak mago nak mago lagi. Dia perancangan dia banyak. Tapi dia tak tahu kalau dia pergi hari ini. Itulah itu titik kesudahan kita hidup atas muka bumi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri pasti akan merasai kematian. Cuma yang ada pada kita sekarang, saat ini, tak ada orang yang boleh jamin dia boleh hidup walaupun sesaat lagi. Tak ada orang boleh jamin. Walaupun kita kapal balik nak makan nasi, belum tentu sampai rumah. Belum tentu. Kerana nyawa-nyawa roh ni, sepadan kita dengan alam barzakh ni adalah satu helai
Satu helai nafas saja. Andai kata Allah izinkan kita tarik nafas dan Allah tidak izinkan kita melepaskan nafas kita, maka kita dah mati lah. Kita dah berpindah. Kita dah dibuka hijab pada alam yang seterusnya. Kan? Begitu juga kalau tarik nafas Allah tak izinkan kita lepas nafas kita, maka matilah kita. Kita dah masuk sepadan lah. Pergi ke alam sana, tinggal tak tanah lagi lah. Mungkin sehari nunggu hari sak balik. Tapi maknanya kita dah ditunjukkan gambaran Allah tayangkan semula amalan kita sejak daripada akhir balik sampai saat kematian kita itu. Jadi sesaat lagi bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham itu. Kalau tak nyontok ke hati, sekurang-kurangnya kita faham dulu di akal, supaya kita boleh fikir juga lagi. Kalau tak ada lalu, itu nongkat langit. Hidup nongkat langit, nongkat diri sendiri. Jadi yang sesaat ke depan bukan milik kita. Ke belakang dah tinggal sejarah, bukan juga milik kita. Jadi yang ada pada kita sekarang. Apa yang kita perlu buat sekarang? Sedangkan masa kita terhad. Wal asri, itu sebut wal asri, innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Melainkan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran yang hak dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang ada pada kita sekarang, apa peluang kita ada? Saat inilah peluang kita nak taubat. Taubat tak semestinya kita menadah tangan, kerana Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Jadi taubat tu, taubat rasa sesal kita dalam hati, istighfar setiap masa. Kemudian ibadat apa yang kita boleh buat? Entah sementara nak isyak sekarang, entah tengka ni mati dah, benda kita buat, perlu buat. Antaranya kita tajdid niat. Kita tajdid niat kita, memperbaharui niat kita setiap semasa. Kita niatkan semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadat khusus tu niat kerana Allah. Ibadat khusus kita niat kerana Allah. Sembahyang apa? Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Mana lillahi ta'ala? Semua ibadat-ibadat khusus kita niat lillahi ta'ala. Muamalat seharian pun, maknanya setiap kehidupan kita pun kita niat lillahi ta'ala. Kan? Contoh makan, kita niat makan tu untuk menguatkan ibadat kita. Menguatkan ibadat kita. Maknanya dengan badan yang sihat, maka kita boleh buat ibadat. Sebab tu kita makan. Tak jadi ibadat. Kemudian kita menolong saudara mara kita, jadi ibadat lillahi ta'ala, kerana Allah. Hatta mengalihkan ranting di tengah jalan manusia, maka itu juga dipanggil ibadat. Start motor ni sekarang nak pergi kedai, kan, nak pergi kedai, tak lama lagi singgah kedai kita. Jadi singgah kedai untuk apa? Beli makanan untuk anak isteri di rumah. Niat sedekah dapat pahala. Sebaik-baik sedekah kepada ahlinya, dapat pahala situ. Sementara nak balik rumah ni, start motor, kenderaan yang kita gunakan, duit yang kita beli untuk beli motor, untuk menggunakan untuk ibadat, kan? Jadi itu semua saksi-saksi di akhirat. Motor kita, motor jadi saksi di akhirat. Kita sebut antara saksi, iaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Semua balik kan nak mandi pula. Padahal saya tak mandi pula sangat. Tapi niat nak membersihkan badan untuk ibadat. Gosok gigi, siwak, gosok gigi. Kalau gosok gigi tak niat kerana Allah pun kita kena gosok gigi ke? Pasal apa? Busukan tak sedap cakap orang, kan? Berlengah badan tak sedap, tak selesa, kena mandi. Mudah je tukar niat. Innamal a'malu binniyat.
Terus setiap perbuatan itu dimulakan, sesungguhnya perbuatan itu dimulakan dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Kamu akan dibalas berdasarkan pada niat kamu. Atau bersuci sekalipun, niat kerana membersihkan. Kan? Cuma dah kita ada sebut mandi sunat, kan? Nak pergi sembahyang Jumaat. Mandi sunat hari raya itu khusus lah. Tapi mandi yang biasa ni tak ada benda. Rasa panas badan nak mandi. Itu. Kan? Jadi semua niat kerana Allah SWT. Itulah saat yang kita ada. Di samping taubat kita, kerana akan datang selepas ini belum tentu milik kita. Jadi alhamdulillah kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Angka masih lagi 4 angka. Jadi ini adalah bagi kita orang beriman, kita mengaitkan setiap yang berlaku ini semua atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia serah bulat-bulat. Dia tak nak ikhtiar, tak nak ikut SOP. Dia serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi. Ada orang yang serah pada makhluk. Ada sampai marah ke makhluk. Dan ada juga yang mengatakan bahawa COVID ni buatan manusia. Betul lah, buatan manusia. Sampai ada yang mengatakan COVID ni adalah konspirasi Dajjal. Konspirasi Dajjal. Doktor-doktor buat kajian tu semua Dajjal. Jadi itu. Semua kaji lagi. Kalau keluar video tu kan sampai semua ada simbol tu. Jururawat yang menggunakan suntikan tu ada simbol lah. Ngapa jururawat tertentu? Ngapa jururawat tak cakap? Angka-angka yang kait semua dia kaitkan dengan konspirasi kan. Tak apalah kalau betul lah konspirasi sekalipun. Kalau betul kerja Yahudi, Nasara, kerja musuh-musuh Islam nak membinasakan Islam, contohlah. Itu memang kerja dia. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu memang kerja dia selama-lamanya. Yahudi dan Nasara itu tidak pernah redha kepada kamu. Sehingga dia masuk lubang biawak, kamu masuk sekali lubang biawak. Itu memang kerja dia. Memang kerja Yahudi dan Nasara. Musuh-musuh Islam. Itu musuh-musuh Allah. Musuh-musuh kita yang memang ada dalam hati kita. Syaitan. Minal jinnati wan nas. Kan? Yang memberi was-was dalam hati kita. Itu musuh dalam hati. Sentiasa bergerak 24 jam sehari semalam. Ada yang marah masjid tutup. Marah masjid tutup, marah. Dululah. Tapi bila masjid dah buka, hak marah tu dia tak datang. Dia tak datang ke masjid. Yang marah masjid tutup masa COVID itu, masa masjid dah buka dia tak datang. Dan yang cerita Dajjal ni pun dia tak tahu siapa. Bercerita mana kedai kopi? Tepuk meja cerita. Ini konspirasi. Ini konspirasi Dajjal. Konspirasi Dajjal ni, musuh-musuh Islam ni tak payah tunggu COVID tu kan. Konspirasi musuh-musuh Islam ni dah masuk ke rumah kita semua. Jadi apa? Melalui media cetak, melalui media elektronik, melalui media sosial. 24 jam sehari semalam dia buat kerja. Terpulang pada kita. Kita ada handphone, terpulang nak baik ke nak buruk. Boleh pilih je, tekan. Nak buruk tekan ke arah buruk, nak baik tekan ke arah baik. Jadi ramai yang hari ni tengok TV, tengok drama, tengok TV, menyebabkan dia tak lepas ke masjid. Maknanya musuh-musuh Islam dah berjaya mencucuk jarum pada dia. Tak sampai ke masjid. Sebab apa? Sebab tengok bola tak sampai ke masjid. Kan? Sebab game tak sedar pagi. Contoh ni kan. Main game sekarang ni PUBG. PUBG ralik sangat. Lepas tu jangan mula main game.
Asyik mula dan ketagih tak kira tua muda semacam ni. Ketagih sampai pukul 1-2 pagi, akhir sekali kejaya tak sedar semayang. Kan? Tak sedar subuh umpamanya. Jadi berjaya je. Maksudnya 24 jam sekali semalam. Tak payah tunggu COVID. Kan? Jadi pembangkainya benda apa ni, persepsi kita. Benda apa ni, sangkaan kita kepada ujian ataupun ujian daripada Allah ataupun COVID itu sendiri. Apa sangkaan kita sebagai orang yang berpahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita duduk di pertengahan. Wa khairu awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu adalah pertengahan. Ahlussunnah wal Jamaah. Makna serah bulat kepada Allah. Dalam hati kita serah, kita dah bincang itu bab kodrat. Bab kodrat kan. Kodrat maksudnya Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Kan. Kemudian kita dah bincang sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Mana Allah esa, tunggal. Allah tunggal esa. Saya tak tahu dan kalau saya cakap ni kan boleh jadi habis-habis kita ya. Tak tengok lagi tak. Jadi Allah Taala tunggal, sifatnya wahdaniyah. Tunggal. Yang ini wahdaniyah menafikan Allah itu syirik dari sudut zatnya, sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut zat Allah memang kita tak nafi. Maknanya tidak ada yang seumpama zat Allah. Dari sudut sifat Allah, sifat Allah Ta'ala tu esa. Bukan satu je sifat Allah. Maknanya Allah tu esa pada satu-satu sifatnya. Maksudnya kalau kodrat Allah esa, satu je kodrat Allah. Kalau iradat Allah esa, tunggal iradat Allah. Kalau ilmu Allah tunggal ilmu Allah. Itu maknanya kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sebut tentang nama Allah, kita marah. Kan? Sedangkan kita yakinlah memang sebutan kita, kepahaman kita tentang nama Allah SWT itu tidak sama dengan orang bukan Islam. Tapi sebenarnya kalau kita tidak berpegang dengan Ahlussunnah wal Jamaah, maknanya kita dah mensyirikkan Allah, terutama dalam isu COVID. Muktamad yang memberi sihat, sakit Allah SWT. Adapun makhluk itu asbab. Itu kena jelas, tuan. Kena jelas. Makhluk tidak ada apa, tidak ada apa pun, tidak memberi bekas. Makhluk tidak memberi bekas sama sekali. Kalau kita kata COVID ini memberi bekas pada mematikan, kita kata COVID ini memberi bekas pada mematikan. Tetapi kuasa mematikan itu diberi oleh Allah. Contoh syirik. Kita masih Islam, kita mesti kita akhir sekali kita bergantung juga dengan Allah. Tapi sangkut jadi COVID, 50% duduk di COVID, 50% duduk pada Allah. Contoh umpama ni kan, sebenarnya bukan persen gitu, mana boleh persen gitu. Tapi sangkaan kita separuh-separuh COVID. Tapi COVID itu Allah jadikan package siap. COVID boleh mematikan. Ini saya bukan cakap dari sudut perubatan. Ini cakap dari sudut akidah. Macam mana kepahaman kita berkenaan dengan akidah. Macam mana kita menghadapi COVID mengikut akidah. Kan? Jadi kalau kita tetap yakin pada COVID itu memberi bekas, maksud kita syirik kepada Allah. Syirik tapi tak tanggung kufur. Pasal apa? Kita menyandarkan ni kuasa itu Allah beri. Tapi kalau kata semata-mata COVID, Allah tak, tidak ada af'al Allah, bukan kuasa Allah, kosong. Maknanya 100% daripada COVID batal syahadah. Itu saya kata tadi. Maknanya apa? Jadi sebab tu orang berilmu, dia menghadapi COVID ni dia tenang. Kebanyakan yang datang masjid ni dia tenang.
Orang tak pergi sebab apa? Sebab darurah. Mana ilmu tak pergi datang. Darurah menjaga apa ni? Menjaga maslahah. Menjaga apa ni? Menjaga nyawa dan sebagainya kan. Maslahah tersebut tu. Maksudnya dia datang, dia tak datang dengan sebab ilmu, dia datang pun dengan sebab ilmu. Dia tenang. Dia ada juga hak fikih. Ada mazhab fikih tu panggil. Dia tak tahu ikut Allah ikut mazhab mana. Syafi'i ke, Maliki ke, Hambali ke, Hanafi. Oh tak ada dia. Dia fikih dia panggil. Ada mazhab baru, mazhab fikih. Ada seorang tempat lain dia kuliah. Borong dengan pengurusi je. Bukan pengurusi sini, tempat lain. Bapak Ustaz, saya letih bertepih cakap dengan ahli Korea berapa. Ada hak gini, ada kamu pengurusi tu dia pandai lah. Kan? Apa pasal apa bilang minggu kena cakap. Padahal bilang minggu kena cakap itu SOP. Kena peringatkan balik SOP pada ahli Korea dan ahli jemaah. Supaya tak jadi kluster masjid pula. Kan? Jadi ada juga kamu ada pengurusi tu dia pandai dia bilang minggu cakap. Bukan tempat sini, ada tempat lain. Dia cerita. Tak ada Allah lah gitu. Gitulah. Telah je lah. Nipis telinga pun telah je lah. Ada juga begitu. Atau macam mana? Serah pada bulat-bulat pada Allah. Maknanya nak malu tak tahu pasal-pasal pun tak ada ilmu. Orang ada ilmu tenang. Bila ada ilmu yang jaga kita. Dia berbeza dengan harta. Kita cari harta, kita yang kena jaga harta. Kita cari ilmu jaga kita. Terutama kita berada dalam zaman-zaman sulit macam tu, zaman-zaman sukar macam tu kan. Itu baru satu pandemik, satu virus. Kalau katalah dihantar lagi 3-4 virus agak macam mana? Kena lagi ada lockdown sekali lagi. Total lockdown. Sekarang ni lockdown pun boleh dah jalan. Sampai masa esok total lockdown. Agak-agak macam mana? Bagaimana lagi? Kan, ini pun yang pertama itu pun dah teruk lah. Kalau kena sekali lagi, Allah kan? Ada yang hilang pendapatan, ada yang hilang pekerjaan. Yang kerja makan gaji tak apalah, mampu masuk gaji bila bulan, kerja sendiri. Mantan jejak, tak naik pun tak ada. Jadi macam mana? Kalau tadi iman ada. Kan? Ini serah pada siapa? Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak khabar tak ada ubat. Kita nak cari pada Allah lah. Tapi ikhtiar lah. Ada WHO apa tak ada vaksin, katalah tak ada vaksin. Tapi bila hari ada kes baru, ada kes sembuh. Itu menunjukkan ada ubat. Dan Allah sebut dah tiap-tiap penyakit itu ada ubat. Allah turunkan penyakit dan Allah turunkan ubat. Agaknya kita nak yakin pada siapa? Nak yakin ke manusia ke yakin ke Allah? Mana kita nak letak? Soalnya mana kita nak letak Allah dalam hati kita. Sebab itulah pertama. Tak ada yang memberi bekas melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita ikhtiar 100%. Ikhtiar. Dan ada kata itu memang kerja dia pun. Kalau kita mati insya-Allah. Kita mati niat untuk memperjuangkan agama Allah. Untuk memperjuangkan syariat Allah, memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mati dan memang itu perancangan dia. Katakanlah maka insya-Allah mati kita mati syahid. Kita tak nak mati syahid. Jadi kita orang Islam kena niat mati syahid. Setiap saat kita mati kita mesti niat mati syahid. Walaupun kita tak duduk di medan perang, insya-Allah dengan niat kita tu, walaupun kita mati di atas katil, kita bukan mati dengan mata pedang, maka kita mati syahid. Ada fadilat. Kan? Insya-Allah. Tapi kita letak niat semua. Keyakinan kita kepada Allah SWT. Ikhtiar tak apa, bukan kita tak ikhtiar. Duduk dia pakai pelitup muka, jangan kita duduk di apa ni? Pergi tempat berasap ramai orang. Kan? Kalau tak ada keperluan tak payah duduk. Mana itu? Mana ikut ikhtiar, tapi ikhtiar pun hati kita letak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari itu saya tak ingat kita pada mana.
Jadi yang saya ingat ini, kita bincang itu tentang sifat ma'nawiyah Allah SWT. Ada kaitan dengan tajuk kita, COVID. Maknanya bagaimana kerja buat Allah SWT. Kita lihat semua sekali kerja buat Allah SWT. Ya. Apa maksud itu? Kita dah habis dengan sifat 20. Cuma ada satu tajuk lagi. Tajuk ni walaupun dia bukan fardu ain. Salah satu daripada silibus dalam pengajian sifat 20 dia panggil sifat ta'alluq. Ta'alluq. Sifat ta'alluq, sifat yang berta'alluq. Ya, sifat yang berta'alluq. Buat tulis boleh. Okey. Hari itu kita dah bincang berkenaan dengan sifat ma'ani. Sebelum ni kita bincang sifat ma'ani. Selepas itu kita bincang ma'nawiyah. Betul ya? Ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah ni dikeranakan oleh sifat ma'ani. Cuma kita bincang pada awal, kita ulang balik, iaitu sifat yang pertama dia panggil nafsiyah. Iaitu satu sifat nafsiyah, iaitu wujud. Kan? Jadi kita beriman Allah SWT wujud. Ada Allah SWT. Jadi kita mengenai zat Allah SWT pada ini saja. Pada ada. Pasal apa? Akal kita mampu berfikir pada itu saja. Dan kita tak boleh melihat dengan mata panca indera kita akan zat Allah SWT. Boleh melihat kalau Allah izinkan. Allah izinkan kepada Rasulullah SAW kan? Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah perjalanan dengan Nabi Muhammad SAW melampau 7 lapis langit, naik ke Mustawa, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian naik ke pergi ke Baitul Ma'mur, bertemu dengan Allah SWT, menerima kefarduan solat 5 waktu. Jadi dalam peristiwa itu Nabi melihat Allah SWT, berlaku ru'yatullah. Jadi melihat itu akidah kita orang Islam, kita kena faham bahawa melihat itu bukan Allah menyuruh yang baru. Kita dah bincang itu. Kita dah bincang itu dalam sifat salbiyah kan. Yang salah satu daripada sifat Allah iaitu mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafatu lil hawadis, salah satu daripada sifat Allah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Jadi bukan Allah menyuruhkan makhluk dalam peristiwa Mi'raj itu. Maknanya Allah membuka hijab Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad boleh melihat Allah SWT. Begitupun Nabi Muhammad tak boleh bercerita hakikat zat Allah, melainkan dia sebut nur, cahaya sahaja. Cahaya. Ya, maksudnya hebatnya, tak boleh digambarkan dengan tak boleh dianalogikan zat Allah. Sebab itulah kita ada dia, kita hanya boleh melihat dengan boleh merasakan hati kita dan boleh berfikir dengan akal kita. Jadi pengetahuan tentang zat adalah paling wujud saja. Itulah. Ya. Cuma ketika itu barulah cerita tu lah apa cerita wujud barulah datang kalian. Cerita wujud itu tidak sedia kala. Sifat sahaja sedia kala. Macam mana wujud Allah? Wujud Allah sedia kala. Bagaimana wujud Allah? Wujud Allah kekal. Bagaimana wujud Allah? Tak serupa. Ini bahasa SF, tak serupa. Tak serupa dah. Allah macam mana wujud Allah tak serupa dengan makhluk? Laisa kamitslihi syai'. Macam mana wujud Allah? Berdiri sendiri.
berdiri sendiri, tidak memerlukan kepada yang menjadikannya, dan tidak memerlukan kepada tempat diri, tak perlu kepada yang menjadikannya pun. Lam apa ni? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu dipanggil akal. Allah bukan sebab, bukan sebab. Allah itu Tuhan, Khaliq, Maha Pencipta kan. Kamu itu tidak memerlukan tempat ini. Pasal apa? Tempat itu Allah buat sebelum ada tempat. Yang ada hanyalah Allah sahaja. Yang ada hanyalah zat Allah sahaja. Sebelum Allah buat syurga, neraka, malaikat dan sebagainya. Esok bila kiamat esok, Allah tinggal Allah dulu. Melainkan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diizinkan oleh Allah itu saja yang ada. Syurga, neraka, itu tidak binasa. Roh kita tak binasa. Qalam, arasy, kursi. Dan ada beberapa lagi disebut oleh para ulama. Jadi sampai masa binasa, termasuk mati, malaikat mati baru. Jika malaikat mati itu jangan malaikat punya lain. Malaikat, iblis pun mati, malaikat pun mati. Antara yang akhir mati akan malaikat Israfil. Selepas dia buat kerja, beliau sangka kala yang pertama. Dia juga dibangkit, dia juga mula-mula hidup nanti. Kenapa kerja dia itu meniup sangka kala yang kedua, mengeluarkan manusia daripada kubur masing-masing. Apa ni? Malaikat Israfil tiup sangka kala. Akhir sekali malaikat Israfil matilah sekali. Lepas mati tak ada, yang tinggal adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lepas tu Allah kesal juga wahdaniyah. Kita yakin dan mati Allah sempurna. Kesal Allah. Ini maknanya sifatnya hanya berkait dengan Allah sahaja yang kita sebut ini. Ada pun sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Dia sebut sifat itu berdiri pada zat. Ada berapa sifat ma'ani? Ada 7. Bagi kan? Ada 7. Sifat ma'ani ada 7. Yang pertama kudrat. Kudrat. Apa lagi? Iradat. Ilmu kan. Lepas tu hayat, sama, basar, kalam. Ni 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sifatnya dipanggil sifat ma'ani. Kalau Allah buka hijab, kita boleh nampak sifat ini beraksi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau Allah buka hijab. Tapi Allah tak buka hijab kita. Kita yang Allah ni ada 70,000 hijab. Cuma Allah bagi satu saja, buka sikit dia ada bumi. Sikit-sikit kita boleh merasa saja. Kita boleh berfikir dan kita boleh merasa dengan iman kita. Melihat pada ketukangan Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat pada langit, bukit bukau, gunung ganang, planet, bumi, matahari, tanda kekuasaan Allah. Kalau itu saja. Akal. Kalau pun ada, upgrade iman daripada iman ilmu kita dengan ilmu, di-upgrade kepada iman dengan mata hati. Itu pun mata hati saja. Itu pun mata hati saja lihat. Tapi mata baca ibrah itu tak dapat lihat. Hanya kita bersaksi melihat. Dia panggil apa? Ayat-ayat mansurah. Ayat-ayat yang kita melihat pada alam ini tanda kebesaran kekuasaan Allah SWT. Sikit lagi. Boleh? Berapa 4 minit? Jadi kita melihat pada kuasa Allah. Jadi sifat mana itu dipanggil? Sifat ataupun dia sebagai sifat wujudiyah. Adapun ma'nawiyah ni dikeranakan oleh sifat ma'ani. Dalam cerita biasa dengan wujud. Wujud ni tidak dikeranakan oleh suatu kerana lain. Pasal apa? Sebab Allah wujud tidak memerlukan pencipta.
Sebab tu dalam kitab dia panggil wujud Allah itu tidak dikeranakan oleh suatu kerana. Adapun sifat maknawiyah ni dikeranakan oleh sifat makna. Habis itu. Jadi hari ini kita masuk sikit sifat berkenaan sifat dipanggil ta'alluq. Hayat. Daripada sifat makna itu, sifat ta'alluq hanya ada 6 saja. Iaitu yang pertama qudrat, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Jadi dalam sifat ta'alluq ini bukan sifat ta'alluq, dipanggil sifat syarat. Hayat ini sifat syarat hidup, bukan ta'alluq. Sebelum pada itu saya dah tanya apa maksud ta'alluq. Perkataan ta'alluq, apa maksud ta'alluq yang kita faham? Apa maksud ta'alluq? Ta'alluq itu kan mengentok. Mengentok. Ta'alluq mengentok. Kemudian kita ta'alluq menguasai, fokus. Apa lagi? Bidang kuasa, menjajah pada itu. Contohnya Melanda ini Portugis menjajah Melaka. Portugis menjajah Melaka. Jadi maksudnya Portugis itu dia melangkau negara dia pergi menjajah Melaka. Itu dipanggil menjajah ta'alluq. Jadi antara 7 sifat makna ini, sifat ta'alluq ada berapa? Ada 6. Ini bukan hayat bukan. Hayat dipanggil sifat syarat. Idrak sifat syarat. Bagi 6 sifat ta'alluq. Itulah beza. Jadi walaupun benda ni fardu kifayah, tetapi sebenarnya keimanan itu dah ada dalam diri kita. Akan datang saya sama lagi. Ya. Bagi kita orang awam cukup sekadar kita beriman dengan qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada maksudnya ketentuan Allah, ketetapan Allah. Qadar maksudnya nyata pada makhluk. Itu dipanggil qadar. Qada makna Allah tentukan. Soal tetap itu tajuk lain. Tapi qada ketentuan Allah, qadar nyata pada makhluk. Khilaf ulama, ada kata qadar terbalik. Qadar itu nyata pada makhluk. Qada ketetapan pada makhluk, qadar ketetapan. Apa ni? Ketetapan Allah sejak azali. Terbalik. Tak apalah kita ambil qada dan qadar. Qada ketentuan ketetapan Allah, qadar nyata pada makhluk. Contoh hari ini, dulu sejak azali Allah Taala tetapkan COVID itu akan berlaku pada kita pada tahun sekian-sekian. Allah dah tetap dalam ilmu dia sejak azali. Tapi bila berlaku COVID sekian hari bulan, maka nyata pada makhluk itu panggil qada dan qadar. Cukuplah kita orang awam. Tetapi perbahasan ini berada. Perbahasan ta'alluq ini berada, dia adalah fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah ada dalam keimanan kita, dah ada dalam keimanan kita. Kita nak mengenal, saya nak masuk sikit-sikit. Yang pertama, tempat ta'alluq. Tempat ta'alluq semua sekali pada makhluk ini, tempat ta'alluq. Macam contoh kudrat. Kita ambil kudrat dan iradah. Kudrat ini tempat ta'alluqnya iaitu pada makhluk. Alam makhluk mungkinul wujud. Tempat ta'alluqnya pada makhluk semua sekali. Allah berkuasa penuh pada pada makhluk dia. Kemudian Allah berkehendak penuh pada makhluk dia. Itu tempat bidang, tempat menakluki Allah. Itu sebabnya dipanggil sifat maknawiyah tu. Sifat maknawiyah itu dalam kudrat, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Jadi sifat itu adalah dipanggil sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masuk tanya baru, sebenarnya kita dah bincang sebelum ni.
Iaitu kudrat itu kelakuan dia adalah taksir. Taksir itu maknanya memberi bekas. Ada kelakuan fokus dia, walaupun tak cerai tanggai pada zat Allah, tapi ulama dia bincang. Jadi kudrat itu memberi bekas. Adapun iradat maksud berkehendak itu kelakuannya iaitu menentukan jadi ke tidak. Itu iradat. Adapun ilmu sama basar ilmu, kelakuannya itu disebut inkishaf, tembus. Nampak beza kan? Kudrat memberi bekas. Segala-galanya dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita setuju tentang COVID, maksudnya tak ada perbuatan lain. Kalau kita katakan COVID ini perbuatan makhluk ataupun COVID itu memberi bekas pada memberi manfaat ataupun mudarat, mematikan, maka kita sudah mensyirikkan Allah dari sudut sifat dan af'al, perbuatan Allah. Ingat dosa syirik Allah tak ampun. Setelah kita mati, dosa syirik, kita bawa dosa syirik mati, Allah takkan ampun. Dia berbeza dengan kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, kalau seorang tu dia mati, dia tak ada taubat. Maka dia kena mukmin yang asi, dia panggil ahli maksiat. Jadi kalau dia mati, dosa besar tadi serah pada Allah, terpulang pada Allah. Allah nak azab ke, Allah nak lepas pada azab. Kita tak boleh ngaku yang ni ahli neraka ni, tak boleh semayang hidup. Tak boleh kita ngaku ahli neraka, tak boleh. Tak boleh ngaku awak ni kafir, tak boleh ngaku awak ni ahli neraka, tak boleh. Kau dah sepanjang hidup kau tak nampak, tak ada nampak dia semayang, tak boleh kita ngaku dia ahli neraka. Ya. Cuma kita boleh ngaku amalan ahli neraka boleh. Awak kalau tak semayang esok Tuhan kamu masuk neraka, tak apa. Jangan kamu awak neraka, kau tak boleh. Itu sebab apa? Dosa besar serah pada Allah. Selagi dia tu ada akidah, dia masih lagi Islam, maka kita tak boleh mengkufurkan orang Islam. Tak boleh mengkonfirmkan orang Islam itu masuk neraka. Itu bukan kerja Allah. Tetapi syirik selepas mati Allah tak ampun. Maksudnya Allah bersyarikat. Walaupun kita kafir juga, maknanya kuasa Allah bagi pada kafir syirik. Mana Allah ada dua, bersyarikat. Kudratnya ada dua, tak boleh. Kudrat Allah setunggal, wahdanya. Nampak sini? Kalau kita kafir kafir, Allah beri kuasa pada kafir, mana kudrat Allah bercerai tangan pada zat. Maka syirik. Nampak? Maka kita dah syirikkan Allah. Syirik itu lepas mati tidak diterima taubat kita. Itu kena jaga-jaga ya. Kalau dari sudut pahaman akidahnya, kita dah terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau betul dah tadi pada Dajjal lah, tentera Dajjal muka, makna berapa ramai orang dah tergelencir. Tak payah tunggu Dajjal fizikal muncul. Kalau Dajjal fizikal muncul, lagi ramai yang keluar meleleh keluar iman. Ya. Nabi sebut bila Dajjal muncul akan berlaku kemarau selama 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama satu, mana separuh, tahun kedua sekesudah, tahun ketiga kemarau. Bila Dajjal muncul, maka Dajjal akan membawa di tangan kanan syurga, tangan kiri neraka. Sesungguhnya neraka itu adalah syurga bagi orang beriman. Syurga di tangan Dajjal itu adalah neraka bagi orang beriman. Itu fitnah dahsyat. Sebab tu Nabi kata Dajjal terlebih esok lari, hatta sampai terpaksa tambat anak bini dalam rumah. Anak isteri terpaksa kamu tambat, ikat dalam rumah, ikat. Kenapa? Fitnahnya sangat dahsyat. Ini baru COVID. Jadi bukan persoalan COVID itu konspirasi satu. Yang penting bagaimana kita persepsi kita dalam menghadapi COVID dari sudut akidah kita. Kan? Macam mana kita mati ke tak mati? Confirm. Cuma kaedah mati kita tak tahu lagi. Entah mati sebab COVID tak apa. Itu ajar kita lah. Kan? Tapi soalan itu dia dah buat kerja dia,
Tapi benda kerja kita kena risau. Aku ni kurang lagi sembahyang. Aku ni kurang lagi tak banyak, kurang lagi ilmu. Aku ni kurang lagi dekat dengan Allah. Patut kita kena risau tu. Iman aku ni tak apa-apa lagi, kuat lagi. Patut benda tu yang kita kena risau. Bukannya benda-benda makhluk ni. Kan? Tu. Wallahualam. Fungsi kamu 4 minit. Dia lah. Kadang kena. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita. Jadi kita belalah yang penting iman ni lah yang akan. Esok saya akan sama lagi. Bulan lepas raya kan. Lepas raya pula. Takluk. Takluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baiki iman kita. Yang penting iman kita nak jaga pasal apa? Kalau gugur iman kita balik ke akhirat. Walau bagaimana banyak sekali pun amalan kita tidak diterima oleh Allah. Kosong kita bawa ke akhirat. Kalau ada iman, boleh pergi lagi. Tengok pada amalan tu lah. Kalau tak ada taubat, ada iman, bolehlah masuk ke cara di akhirat. Boleh cari lagi, boleh melawan lagi. Kan? Tinggal lagi masuk neraka syurga itu. Itu ketentuan Allah SWT. Cuma saat yang kita ada sekarang ni, kita taubat, kita istighfar lah. Istighfar banyak-banyak supaya mudah-mudahan dosa yang kita nyata kita nampak lah. Dosa yang kita tak tahu itu kita risau. Yang kita tak nampak. Kan? Wallahualam. Jadi kita tanggung malam ini dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.